Ashraf Hasnan, tekaan kita tidak mengena sejak beberapa hari yang lepas. Mungkin boleh tunjukkan kembali data-datanya untuk kita fahami pergerakan OPR sejak beberapa sekuan yang lepas. Ya, betul Najib. Tekaan kita nampaknya tidak mengena seperti yang Najib katakan. Tetapi penting untuk kita faham dari segi pergerakan ataupun pertukaran yang berlaku melibatkan OPR ini. Pertamanya untuk kita memahaminya adalah pada Januari 2018 di mana OPR tertinggi direkodkan 3.25%. Jika saya ambil julat di sini sebenarnya Januari 2018 ianya meningkat pertambahan 25 mata asas menjadikan 3.25 Januari 2018 dan kemudian angkanya terus menunjukkan penurunan iaitu sekitar penurunan 25 mata asas bagi Mei 2019, Januari 2020, Mac 2020 dan juga Mei 2020 penurunan sebanyak 50 mata asas menjadikan 2%. Dan kemudian pada Julai 2020 jika anda boleh lihat kita boleh fokus ataupun zoom in di sini Julai 2020 ianya turun lagi 25 mata asas menjadikan 1.75. Sebenarnya tempohnya lama daripada Julai 2020 sehingga Mei 2022 yang diumumkan semalam oleh BNM. Jadi ianya antara lain adalah untuk membantu rakyat Malaysia terutamanya ketika pandemik COVID-19 yang melanda memberi kesan teruk kepada ekonomi, perniagaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat kembali apa yang diumumkan oleh BNM 0.25% peningkatan 25 mata asas menjadikan 2% OPR yang diumumkan oleh BNM semalam. Jadi jelas kita nampak wujud peningkatan. Dalam temu bual sebelum ini juga beberapa pakar ekonomi menyatakan bahawa peningkatan kepada OPR melambangkan ianya peningkatan seiring juga dengan pengukuhan ekonomi. Jadi apabila kita bercakap berkenaan dengan OPR ini, apabila OPR diturunkan waktu pandemik memberi banyak ruang kepada rakyat untuk menggerakkan ekonomi di peringkat bawah, berbelanja, duit lebihan boleh dibelanjakan, bantu peniaga PKS untuk gig ekonomi dan sebagainya. Jadi kita nak faham juga sebenarnya Najib bagaimana OPR ini memberi kesan secara langsung kepada para peminjam, rakyat Malaysia secara umumnya. Apa kesannya Najib? Okey, kita bawakan pakarnya iaitu Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Dr. Afzal Nizam Abdul Rashid yang bersedia pada ketika ini. Dr. Afzal Nizam, pertama sekali, terus saja kepada kesannya, orang ramai bertanya apabila OPR ini ditingkatkan 0.25 mata asas, apa yang terkesannya kepada saya ini, orang kebanyakan yang mempunyai pembiayaan, pinjaman dan sebagainya, kalau boleh Dr. terangkan. Okey, terima kasih Najib kerana sudi menjemput saya pada sesi pagi ini. Okey, bila berbicara tentang kesan OPR kepada orang awam dan sebagainya, memang kita akan cenderung untuk berbicara tentang dari sudut satu hala lah, iaitu bagi kita sebagai yang meminjam. Memang betul, sebagai peminjam yang sedia ada atau pelanggan bank yang sedia ada, terutamanya bagi mereka yang mempunyai pembiayaan kadar yang boleh berubah ataupun variable rate tu, yang biasanya digunakan dalam pembiayaan untuk rumah, untuk pembiayaan peribadi dan juga perniagaan juga pun menggunakan pakai pembiayaan yang mana kadarnya boleh berubah. Yang kategori pelanggan yang sebegini memang dijangka akan mengalami sedikit kenaikan lah dari segi angsuran bulanan dan sebagainya. Namun kita kena fikir juga sebenarnya kenaikan OPR ni dia tak kerap berlaku. Dia ada dia punya tempoh dia dan kalau kita tengok pun jadual mesyuarat MPC pun kalau kita tengok dia berlaku 6 tahun sekali dan saya perhatikan dia punya jadual tu pada bulan-bulan yang ganjil, maksudnya bulan Mei, kalau Januari, Mac, Mei, Julai, September dan November. Maksudnya kita ada lagi 3 meeting yang akan datang. Dan macam saya cakap tadi, kita selalu tengok kesan kepada peminjam. Tapi bagaimana pula kesan kepada kita yang sebagai pendeposit? Maksudnya kita sebagai orang kata tu pendeposit, terutamanya bagi mereka yang ingin mendeposit bank dalam simpanan tetap dan sebagainya, mereka ini bakal menikmati orang kata tu pulangan yang lebih tinggi lagi akibat daripada kenaikan OPR tersebut. Maksudnya bagi mereka yang ingin menyimpan, mungkin ada duit lebihan kena simpan dalam tempoh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun atau boleh setahun, bakal menikmati pinjaman ataupun kadar deposit ataupun kadar keuntungan yang lebih menarik lagi. Kalau kita lihat 12 bulan punya tempoh matang deposit tetap ni, tak salah saya dalam dia punya range dalam sekitar 1.8-2% macam tu. So kalau dengan kenaikan OPR ni, maka pulangan kepada deposit tetap ni
bakal dinaikkan seiring dengan kenaikan OPR. Jadi maksudnya bagi mereka yang ingin menyimpan, ada satu insentif lah untuk mereka menyimpan, kerana kita tahu kita nak simpan dekat bank, pulangan yang lebih tinggi, dan ini juga dapat menggalakkan tabiat menyimpan yang lebih sihat lah, kerana adanya satu insentif yang mana pulangan yang lebih baik lagi. Jadi kita kena lihat perkara ni dalam keadaan yang two side of the coin lah. Ya. Supaya kita dapat membuat penilaian lebih stabil lagi, lebih sihat lagi. Okey, Ashraf Hasnan, yang banyak ada fixed deposit ini, kelebihannya diberikan kepada Ashraf Hasnan mungkin. Tapi sebelum itu, Doktor, saya nak Ashraf Hasnan, Haris akan membawakan sedikit data ekonomi untuk kita faham mengapa keputusan MPC pada kali ini di luar jangkaan kalau begitu sifatkan berbanding dengan penganalisis punya konsensus. Haris, apa lagi data yang boleh kita kongsikan? Ya, sudah tentu Najib, kalau kita nak melihat kepada jumlah dagangan Malaysia pada bulan Mac sebenarnya meningkat kepada 236.6 bilion. Kalau kita tengok tahun ke tahun peningkatan 27.3%, peningkatan yang boleh dikatakan agak memberangsangkan dengan ekspor 131.6 bilion ringgit dan import 104.9 bilion ringgit, peningkatan 29% ataupun hampir 30% untuk import dan juga 25.4% bagi ekspor. Dan kemudian kita nak melihat juga negeri-negeri pada peningkatan ekspor pada ketika ini. Pulau Pinang terus mendominasi ekspor tertinggi 9.6 bilion ringgit, diikuti melibatkan negeri-negeri yang lain juga. Namun ada beberapa negeri yang menunjukkan penurunan seperti Melaka, Terengganu, Perak, Pahang dan juga Kelantan. Penurunan juga boleh dikatakan agak ketara dalam 672.5 juta ringgit melibatkan Melaka, dan negeri-negeri lain juga menunjukkan penurunan jutaan ringgit, dan di mana Kelantan 78 juta ringgit. Dan kemudian kita nak melihat kepada import pula, di mana kalau kita nak menelitikan import pada ketika ini, Johor merekodkan import yang tinggi iaitu 4.5 bilion ringgit. Ini adalah untuk bulan Mac 2022, dan diikuti Pulau Pinang, Melaka, Selangor, Negeri Sembilan, dan dua negeri menunjukkan import penurunan import 108.5 juta ringgit melibatkan Kelantan dan 107.8 juta ringgit melibatkan Terengganu, Najib. Okey, itu bagaimana angka ekspor dan import yang berlaku pada ketika ini. Dr. Afzal Nizam, itu antara ada banyak data ekonomi yang sudah pasti dipertimbangkan. Namun itu salah satulah. Jumaat ini juga kita menantikan data untuk suku pertama ekonomi kita, Doktor. Bagaimana untuk memahami mengapa kenaikan ini berlaku pada ketika ini? Apa percaturan ataupun apakah pertimbangan MPC sendiri? Okey, kalau saya dibenarkan untuk memberi satu analogi lah. Semasa kita mengalami kepayahan ekonomi akibat daripada COVID-19 tu, seumpama kita sedang demam, tengah sakit. Dan resam, kalau kita sakit ni kita akan makan ubat. Jadi penurunan kadar OPR ke paras terendah dalam sejarah ke paras 1.75% tu maksudnya diumpamakan sebagai satu ubat lah untuk memulihkan ekonomi tersebut. Dan sekarang ni dah makan ubat, dah ada tanda-tanda pemulihan. So kalau analogi sekali lagi untuk kita, kalau demam tadi tu dah mula kebah, dah mula sihat, jadi apakah keperluan kita untuk terus menerus makan ubat yang banyak? Jadi sudah tentu kita perlu kurangkan dos ubat tersebut. Jadi samalah juga dalam keadaan sekarang. Tadi dah dikongsi data-data tentang ekonomi perdagangan antarabangsanya semakin meningkat, dan kalau saya boleh kongsi data yang paling mudah kita nak faham, data pengangguran. Kalau bulan Julai tahun lalu, kadar pengangguran 4.8%, bulan Disember 4.2%, yang terbaru bulan Mac 4.1%. Jadi dari segi pasaran buruh dah tunjukkan trend yang sama. Sentimen para pengguna pun makin meningkatlah. Yang diukur oleh Consumer Sentiment Index yang dicerap oleh pihak MIR, dah meningkat kepada 108 mata pada suku pertama yang terbaru ni lah. So maksudnya kata-kata para pengguna mempunyai kata tu sentimen yang bagus untuk mereka berbelanja. Jadi sudah pasti angka ataupun kadar OPR 1.75% ini tak sesuai lagi lah. Kalau dibiarkan lama-lama, kalau ubat tadi tu dah sihat pun makan ubat lagi, nanti jadi dapat penyakit lain pula kan. Jadi sama juga dengan ekonomi. Okay. Kalau kadar tu dibiarkan rendah selamanya, jadi boleh masalah yang lain pula. Okey, dia tidak serve their purpose. Okey, pengangguran itu menarik. Haris, bawakan data penuh pengangguran untuk kita faham. Sebelum saya bertanyakan kepada Dr. Afzal Nizam, Jumaat ini berapa angka KDNK kita, Haris? Ya, Dr. Afzal Nizam seolah-olah faham, tahu bahawa selepas ini saya nak pergi ke slide
pengangguran ini, di mana seperti yang kita dapat lihat data pengangguran ini yang di mana yang dikongsikan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia sejak daripada Januari 2020, kalau kita lihat peningkatan yang boleh dikatakan agak ketara adalah pada Mei 2020, pandemik yang sedang meruncing di negara kita, PKP yang berlaku, 826,000 lebih, 826,000 dengan 5.0% pengangguran direkodkan pada Mei 2020, dan ini merupakan angka tertinggi dan mula menunjukkan semakin menurun, tetapi ada spike up sikit 4.8% pada Jun 2021, dan ianya mula menunjukkan penurunan, dan terakhir ataupun yang terbaru kalau kita lihat pada Mac iaitu 4.1%. Ini merupakan angka pengangguran ataupun peratusan pengangguran terkini. Jadi jelas kita menunjukkan bahawa proses pemulihan negara itu berada dalam keadaan ataupun situasi yang boleh dikatakan agak memberangsangkan pada ketika ini dengan kalau kita melihat kepada angka data pengangguran ini, Najib. Okey, Dr. Afzal Nizam, ramai orang sudah mula bekerja, ekonomi sudah hampir dibuka sepenuhnya dan tidak ada jaminan diberikan, tidak ada penutupan ekonomi di sebalik kes yang semakin lagi tinggi angkanya. Apa yang boleh kita bacakan untuk suku pertama, angka untuk KDNK pada Jumaat ini? Kalau kita lihat suku keempat hari itu, negara mencatatkan pertumbuhan 3.6%. Jadi dengan angka yang sedia ada, berdasarkan estimate yang kami buat, kami menjangkakan pertumbuhan ekonomi itu bakal mencatatkan pertumbuhan sekitar 4.3% lah untuk suku pertama. Dan kami melihat, kata itu, dia punya catalyst ataupun mangkinnya tu tak lain tak bukan, pertamanya perbelanjaan penggunaan. Dan kemudian seperti disebut juga tadi, peningkatan ekspor dan import, maksudnya ekspor bersih lah, yang jangka akan mencatatkan suatu sumbangan yang positif. Jadi kita mempunyai dua enjin utama, iaitu enjin daripada permintaan domestik serta permintaan luaran yang memainkan peranan untuk kata itu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada suku pertama, dan dibantu jugalah dengan disebut tentang pendekatan terhadap COVID-19 ini yang semakin dilonggarkan. Jadi itu membenarkan banyak aktiviti ekonomi untuk berlaku dengan lebih lancar lagi. Doktor, saya ingin tanyakan juga soalan ini kerana di Eropah mengatakan bahawa recession ataupun kemelesetan ekonomi akan berlaku, di banyak negara maju juga akan berlaku, di negara Sri Lanka sudah pun berdepan dengan kemelesetan paling buruk dalam sejarah negara. Adakah kita perlu brace for impact, bersedia dengan sebarang impaknya? Okey, kalau kita lihat penyertaan oleh pihak Bank Negara semalam pun, mereka kekal menyatakan pendirian mereka bahawa downside risk itu masih lagi jelas. Ya. Ini bermakna untuk tempoh akan datang itu memang betul lah. Tiada satu jaminan apakah bentuk tinjauan ekonomi yang bakal kita lalui pada masa akan datang. Yang pasti pihak Bank Negara, kerajaan akan sentiasa berjaga-jaga dan akan membuat merangka dasar sesuai dengan situasi ekonomi semasa. Jadi buat masa ini dasar yang kita ada ni perlu dikurangkanlah. Mungkin tujuannya untuk membina buffer akan datang. Kalau katalah berlaku kepayahan ekonomi, kesukaran ekonomi pada masa akan, sekurang-kurangnya kita dari segi dasar monetary itu mempunyai suatu ruang yang lebih selesa untuk kita gunakan pada ketika diperlukan.